KPM. Didik TV KPM. Wow. Hai Chris. Hai cikgu. Wah, cikgu cantiknya pokok-pokok yang ada di sini. Mestilah. Wow. Cikgu, kenapa pokok ni sengit pula? Sebab tumbuhan bergerak balas kepada rangsangan. Rangsangan? Rangsangan tu apa cikgu? Lepas ni kita belajar sama-sama. Okey. Ya. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton slot tahap 2 hanya di Didik TV KPM. Saya Chris MJ, teman ke anda di hari ini untuk kelas Sains tahun 4 dengan Cikgu Atta. Hai Cikgu. Ya Chris, apa khabar Chris hari ni? Khabar baik, Cikgu sihat? Sihat. Okey, kita bersua lagi hari ini cikgu. Tapi untuk episod kali ini seperti biasa bukan kita berdua saja. Kita juga dibantu oleh Cikgu Nabila selaku jurubahasa isyarat untuk episod kali ini. Hai Cikgu Nabila. Okey, baiklah cikgu. Dah tak sabar ni. Hari ni kita nak belajar apa cikgu? Hari ini kita nak belajar tentang tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, jadi Chris, cikgu pun nak tanya dengan Chris sesuatu dulu. Okey, kita kalau tengok manusia, haiwan, semua boleh bergerak untuk mencari makanan. Betul cikgu. Tetapi kalau tumbuhan, mereka tak boleh bergerak. Mereka hanya tunggu satu tempat. Jadi apa yang perlu mereka lakukan ialah mereka perlu bergerak balas kepada rangsangan. Okey, jadi terdapat beberapa rangsangan. Okey, daripada tumbuhan. Yang pertama ialah air, graviti, cahaya dan juga sentuhan. Jadi tumbuhan tidak perlulah bergerak untuk mendapatkan kesemua ini, iaitu keperluan mereka untuk membesar. Okey, saya teruskan lagi Chris. Boleh? Okey, bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan ialah yang pertama ialah pucuk. Pucuk ni biasa berada di bahagian hujung sekali tumbuhan. Okey, bahagian tumbuhan-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah cahaya. Jadi, bahagian tumbuhan ini iaitu pucuk, ya murid-murid, bergerak balas kepada cahaya. Okey. Jadi, kalau kita tengok kebanyakan tumbuhan semua yang ke atas, mereka sebenarnya cuba untuk mencari cahaya. Macam yang kita nampak dekat depan tu kan. Dia menjulur ke atas. Dia akan mencari cahaya. Okey, di bahagian pucuknya. Okey, seterusnya bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangannya ialah daun. Tetapi tak semualah daun yang bergerak balas kepada sentuhan. Tetapi macam cikgu tunjukkan dalam contoh dalam gambar ni, iaitu pokok semalu, apabila kita sentuh daun ini akan memberikan gerak balas. Iaitu dia tutup. Pernah nampak? Itu berdasarkan pengalaman. Murid-murid pun ada pengalaman yang sama saya rasa. Ya. Baik. Seterusnya, okey, bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangannya ialah akar. Jadi akar apa bahagian dia bergerak balas kepada apa? Apa rangsangannya? Ya. Bahagian pada setengah tumbuhan bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Ini bermakna bahagian akar akan bergerak balas kepada air dan graviti. Graviti ni berada di mana, Chris? Graviti ni berada di bawah. Di bahagian tengah bumi kita. Betul. Okay, tengah bumi kita. Jadi dia boleh menarik akar tu ke bawah. Jadi sekiranya tiada rangsangan air di kiri kanan, jadi akar itu akan tetap bergerak ke bawah, iaitu menghala ke pusat bumi. Di mana terdapatnya graviti kita. Okey. Jadi setakat ini ada 3 yang perlu kita ingatkan. Okey, dan yang seterusnya. Okey, so kita ada pucuk, ada daun dan juga akar. Ada akar, betul. Dan ada 4 gerak balas. Okey, ada 3 bahagian tumbuhan yang bergerak balas, tetapi ada 4
rangsangan. 4 rangsangan. Okey. Iaitu air, tarikan graviti, cahaya dan juga satu lagi sentuhan. Ya, sentuhan. Okey, baiklah cikgu. Memang seronok kelas hari ni. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tau. Kembali lagi ke slot tahap 2 bersama cikgu Ataha. Kawan-kawan, pokok perangkap lalat Venus boleh hidup dengan baik walaupun ia tidak merangkap lalat di sepanjang hayatnya. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang saksikan slot tahap 2 untuk mata pelajaran sains tahun 4 dengan topik kita tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan bersama Cikgu Ataha. Baiklah cikgu, saya dengar macam kita nak buat eksperimen kan kali ni? Ya, kita nak buat eksperimen bagi membuktikan segala rangsangan dan juga gerak balas tumbuhan. Okey, jom. Tapi sebelum tu, Ya? sekiranya Chris dapat melakukan aktiviti ini dengan baik, Okey. cikgu akan bagi ganjaran untuk Chris. Wow, berbentuk okey. pengasah pensil. Wah, pengasah pensil. Okey, Okey. Chris. Tak Jadi, sabar dah. sekarang kita tengok apa aktiviti yang kita akan lakukan. Baik. Kita akan melakukan 4 aktiviti, iaitu gerak balas akar terhadap air, gerak balas akar terhadap graviti, gerak balas pucuk terhadap cahaya dan gerak balas tumbuhan terhadap graviti dan sentuhan. Okey, Okey. baik. Jadi sekarang saya teruskan lagi, Chris. Okey, untuk aktiviti pertama ni, apa yang Chris perlu lakukan ialah kita nak menyiasat gerak balas akar terhadap air. Di mana di hadapan Chris tu, cikgu dah sediakan juga petri dish. Petri dish, okey. Okey. Di mana nanti Chris akan letakkan biji benih di tengah-tengah dan di kiri dan kanan letakkan kapas yang basah dan juga kapas yang Okey. kering. Nak buat sekarang ke? Ya, Okey. sila Chris. Okey, kapas yang kering. Okey. Okey, letakkan Kiri, di kiri kanan. Okey, kiri. Okey, lagi satu. Okey. Okey. Kemudian di tengah-tengahnya letakkan biji benih. Okey. Kalau tak lekat boleh ada gam tu Chris ya. Boleh gunakan. Berapa biji cikgu? Letak 3 biji. Nampak ni. Okey, Okey. 3 Okey. 1. Kita dah cambahkan dahulu ya murid-murid di mana 2. biji benih itu kita rendam selama 2 hari. 3. Sehingga akar dah keluar. Okey. Okey, dah cikgu. Kita Nampak? tunjukkan sekejap macam mana keadaannya. Okey, nampak ni. Okey, dah ada 3 dah. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu? Kalau kita tengok kat situ akarnya masih lagi putih je, masih kecil lagi kan? Betul. Dan kita perlu biarkan selama lebih kurang 4 hingga 5 hari dan kita lihat bagaimanakah akar itu bergerak balas. Jadi sebenarnya cikgu dah sediakan keputusannya, Chris. Oh, di dah? sini. Ya. Oh, ingat kena tunggu. Okey, jadi Chris boleh Okey. letak je. Okey. Baik. Jika kalau Chris tengok dekat sini, okey, sebelah sini adalah kapas basah dan sebelah sini ialah kapas kering. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok akar-akar itu bergerak ke arah mana, Chris? Ke arah kapas basah Ya, cikgu. kapas basah yang berada di sebelah sini. Ya. Jadi, kalau kita nampak sekarang, semua akar bergerak balas ke arah yang basah. Iaitu mengandungi apa kalau basah? Ada air. Air. Jadi, apakah kesimpulan untuk eksperimen yang pertama ini? Akar bergerak balas ke arah air. Betul! Yes! Okey, jadi cikgu tak nak bagi lagi ganjaran. Kita belum tunggu lagi? aktiviti yang kedua. Okey, apa dia? Okey, Aktiviti baik. kedua. Cikgu semak dulu ni. Okey, yang kedua ialah menyiasat gerak balas akar terhadap graviti. Di mana Chris perlu susunkan biji benih kacang hijau itu di atas kapas tersebut Okey. sebanyak 4 biji. 4 biji. Okey. Jom semua kita kira bersama-sama. 1, Okey. 2, okey, 3, lagi 1, 4. Okey. Dan sebenarnya kapas tersebut telah dibasahkan. Jadi Okey. selepas itu kita perlu duduk dalam keadaan menegak dan kita biarkan selama lebih kurang 4 hingga 5 hari juga. Jadi sekarang kena tunggu ke 4 hari? Tak kan? Seperti biasa, cikgu sebenarnya dah sediakan lebih awal juga. okey. Okey. Di hadapan ni, okey, sekarang murid-murid boleh tengok apa yang jadi pada akar biji benih kacang hijau ni.
Nampak tak sama? Nampak ya? Okey. Setelah 5 hari, cuba Chris perhatikan. Okey. Akar-akarnya semua menuju ke bawah. Betul je. Okey, menuju ke bawah. Dan ia menghala ke arah apa, Chris? Ke arah graviti. Ya, graviti di pusat bumi. Pusat bumi. Okey. Jadi, cikgu nak tanyalah dengan Chris, apakah kesimpulan untuk aktiviti yang kedua ini? Okey, baik. Chris rasa untuk kesimpulan aktiviti kedua ni, akar bergerak balas terhadap graviti. Betul. Okey. Oleh kerana Chris dah betul untuk kedua aktiviti ni, cikgu bagilah ganjaran yang pertama iaitu pengasah pensil. Ye, dapat ganjaran. Okey, kita lekatkan dulu pengasah pensil yang pertama di situ. Cikgu nak lagi, cikgu? Okey, lepas ni cikgu bagi lagi. Lepas ni. Okey, kita teruskan lagi dengan aktiviti yang ketiga. Baik. Okey. Okey, apa dia? Iaitu pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Okey. Yang ni pucuk macam mana, bergerak cikgu? balas terhadap cahaya. Di mana sebenarnya cikgu dah sediakan kotak di situ. Okey. Kotak dan juga ada lubang di tepi tu. Cuba Chris tengok. Boleh tekan tak? Ada, boleh? Dah ada lubang. Okey, dah ada lubang jadi dah. maksudnya dalam tu sumber cahayanya melalui lubang itu sahaja. Betul tak? Betul. Okey, jadi sekarang ni cikgu juga dah letakkan satu pokok untuk Chris. Baik. Okey, bukakan kotak tersebut. Okey, 3, 2, 1, jeneng. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, dah betul. Okey. Okey. Baik. Okey, mungkin letak buat kat sini kot sikit. Tak apa, sini pun boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey. Alright. Lepas tu? Kita letakkan pokok ni. Letakkan pokok tu. Okey. Ke dalam. Okey. Baik pokok. Lepas tu tutup Tapi jangan lupa kita tutup, kita biarkan selama lebih kurang 2 minggu sebab pokok besar. 2 minggu. Dan kita mesti berikan air padanya supaya dia mendapat air yang mencukupi lah untuk dia membesar. Okey, baik cikgu. Baik. Jadi tutup, Selepas itu kita tunggu, kita tengok bagaimanakah pucuknya bergerak. Okey, tunggu 2 minggu Okey, nanti kita jumpa lagi Chris lepas 2 minggu. Okey, baik. Tak, sebenarnya Okey. kita dah sediakan juga, cikgu dah sediakan apa yang berlaku selepas 2 minggu. 2 minggu. Okey, nak tengok semua? Nak tengok. Okey, apakah yang terjadi selepas 2 minggu? Okey. Cikgu pun berdebar. Okey. Sekarang kita cuba tengok bagaimanakah dia punya pucuk tu bergerak ke arah mana. Okey, kalau kita nampak sebenarnya sebelah sini ada lubang Oh, dia gerak ke arah lubang tadi. Ya. Baik. Nampak dia bergerak ke arah lubang. Kenapa agaknya Chris? Nampak ni. Itu sebelum Jadi sebelah sebelum, sana. Dia lurus. Dia lurus. Okey. Tapi yang tu sengit. dia makin sengit. Dia bergerak ke arah lubang. Kenapa bergerak ke arah lubang agaknya Chris? Sebab lubang tu ada cahaya. Ya, sebab itu ialah sumber cahaya bagi tumbuhan ini. Tempat lain semua dah tutup. Kalau kita tutup ni, Betul. gelap. Dia gelap. Tak ada. Cahayanya daripada situ sahaja. Jadi, pucuk tumbuhan tu, dia bergerak ke arah lubang untuk mencari Cahaya. Jadi, apa kesimpulan sesuai untuk aktiviti yang kedua ni, Chris? Okey. Pucuk bergerak balas ke arah cahaya. Betul tak? Bergerak balas terhadap cahaya. Betul. Kalau saya letakkan lubang dekat atas ni, Chris, dan saya tutup lubang ni, agak-agak ke mana pucuk dia pergi? Dia akan terus ke atas. Ke atas. Dia tak payah eksperimen tak berjaya. Dia takkan sengit. Dia terus lurus je. Betul. Jadi sebab tu ada lubang, jadi dia akan bergerak ke arah. Wow, menariknya. Okey. Baik. Dah, aktiviti ketiga. Aktiviti ketiga pun kita dah selesai. Sekarang kita akan bergerak ke aktiviti yang keempat. Baik. Iaitu Apa dia? Uish. menyiasat bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Okey. Jadi, sebenarnya di hadapan ni macam Chris cakap kan. Okey, ini ialah pokok semalu dan ini ialah pokok perangkap lalat Venus. Ia bergerak balas kepada rangsangan. Jadi sekarang cuba Chris sentuh pokok semalu tersebut. Okey. Bukan. Ya, boleh. Dua-dua boleh. Okay. Takut je ku. Tak ada apa, dia tak makan orang. Yang ni boleh tak? Biasanya sebenarnya serangga tu dia akan masuk ke dalam tu dan dia akan Okey. Tak apa, Chris sentuh yang ni Okey, cikgu sentuh yang ni Okey, 1, 2, 3. Sentuh. Dia tak bergerak lah. Okey, memang setengah tumbuhan macam gitu Okey, tak apa. Tapi cikgu nak sentuh yang ni pula lah. Okey. Okey, nak tengok. Okey, adakah dia bergerak
Ada tak? Samalah, hari ni pokok ni merajuk lah. Merajuk. Tetapi kita nak tengok jugalah Chris, bagaimana situasi sebenar sekiranya pokok ini disentuh di luar sana. Okey, boleh? Tengok, Chris masih terus berusaha. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan apa yang terjadi sekiranya tumbuhan ini disentuh. Okey, jom. Apa yang kita dapat perhatikan daripada video tadi? Tadi dia ada pergerakan selepas dah disentuh. Ya, dia tertutup. Cikgu, Tengok yang ni, ni dah tertutup dah. dah tertutup dah. Jadi maksudnya, Okey. apakah kesimpulan yang kita boleh lakukan pada aktiviti ini? Daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Ya, Betul tak? daun pokok semalu bergerak balas kepada sentuhan. Kita tak boleh cakap daun bergerak balas kepada sentuhan sebab tidak semua daun bergerak balas kepada sentuhan. Cuba sentuh daun depan tu. Boleh tak bergerak balas? Dia tak pun. bergerak balas. Okey. Jadi Chris dah boleh faham setakat ini? Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan lagi sekali apakah yang telah kita pelajari dalam segmen ni, cikgu. Silakan. Okey. Jadi sebenarnya kita dah belajar tentang, dah membuktikan bahawa tumbuhan boleh bergerak balas kepada rangsangan. Okey. Cikgu nak Chris yang ulang. Okey, untuk yang pertama tadi, Gerak balas terhadap pucuk bergerak balas terhadap Air. tak. Akar bergerak balas terhadap air. Betul. Okey. Yang kedua, akar bergerak balas terhadap graviti. Betul. Yang ketiga, pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Betul. Dan yang akhir terakhir, sekali, daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. bijaknya Chris. Jadi sekarang cikgu nak bagi ganjaran untuk Chris. Yes. Okey, saya nak cikgu nak bagi 2 terus. 2? Sebab Chris dapat buat kesimpulan tentang pelajaran kita dan juga melakukan aktiviti. Okey, jadi baiklah. pengasah pensil yang seterusnya. Okey. Lepas ni boleh bawa balik. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu, boleh tak kita berehat sebentar? Sudah tentu Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, okey? Kembali lagi bersama Cikgu Ataha untuk Sains Tahun 4. Hai kawan-kawan, tahukah kawan-kawan, daun sesetengah tumbuhan seperti pokok perangkap lalat Venus akan tertutup atau mengemuncul apabila disentuh. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan hari ini murid-murid kita akan belajar Sains Tahun 4 dengan topik kita tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan bersama dengan Cikgu Ataha. Baiklah cikgu, untuk aktiviti seterusnya apa yang akan kita nak buat cikgu? Saya rasa mesti Chris dah mempunyai ilmu yang cukup di dada. Okey. Jadi sekarang kita nak uji sama ada Chris benar-benar memahami topik yang ingin kita ajar, yang telah diajar. Jadi sekarang ni seperti yang kita nampak di sebelah sana. Okey. Ada dah cikgu letakkan rangsangan iaitu air dan graviti, cahaya dan juga sentuhan. Okey. Jadi soalan untuk Chris ialah bahagian tumbuhan yang manakah yang bergerak balas. Jadi sekarang ni dekat tangan cikgu ada 3 keping gambar. Okey. Ada 3 keping gambar. Jadi saya nak Chris kenal pasti dahulu ini gambar apa yang difokuskan. Ya, yang ni gambar akar. Betul. Yang Ni kedua pokok apa tu ni, Chris? Pokok semalu, jadi daun pokok semalu. Akhir sekali dia pucuk, bahagian pucuk. Jadi daripada bot tersebut, yang ini akar ni, dia bergerak balas yang mana satu? Okey, kita tengok. jom semua. Boleh tolong abang Chris Okey, yang untuk akar, rangsangan dia air dan graviti, cahaya atas sentuhannya. Murid-murid bisikkan pada abang Chris. Okey. Betul Pasti, dah kunci. Okey. Cikgu, saya rasa jawapannya air dan graviti. Lekatkan dahulu. Nanti kita bagi tahu jawapan seterusnya. Baik. Di sini ada 2 lagi. Baik. Iaitu gang semalu dan juga kita terus pucuk. So bagi untuk pucuk pula, saya rasa yang ni cahaya, betul kan? Cahaya Okey, cahaya kunci. Dah dapat ganjaran ni. Okey, ini daun pokok semalu.
Okey, sentuhan. Cikgu, dah habis. Dah buat kerja rumah dah. Yakin ke? Yakin 100% cikgu. Okey, biar cikgu sebak. Okey. Air dan graviti, bahagian gerak balas, Chris kata akar. Cahaya, pucuk dan sentuhan pada daun semalu. Daun semalu. Betul. Hebat, Chris. Okey, tentulah kita akan bagi ganjaran untuk Chris juga. Yeay, dapat ganjaran. Bukan untuk Chris saja, tapi untuk murid-murid di rumah juga. Sebab mereka membantu Chris tadi kan? Betul. Okey, jadi Chris dah dapat Okey, kita bagi tepukan gemuruh untuk murid-murid semua. Hebatlah anda. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini, cikgu. Okey, sebenarnya murid-murid dan Abang Chris telah dapat mempelajari rangsangan-rangsangan yang ada pada tumbuhan dan juga bahagian tumbuhan yang bergerak balas kepada rangsangan. Itu yang Abang Chris dah dapat. Okey, pada hari ini dan juga murid-murid di rumah. Dan bagaimanakah prestasi Chris hari ini, cikgu? Prestasi keseluruhan untuk kelas hari ini, cikgu. Okey, secara keseluruhannya kita kalau tengok terjatuh. Okey. Secara keseluruhannya pada carta ganjaran ni kita tengok lengkap, empat-empat telah dipenuhi. Jadi sebenarnya prestasi Chris sangat cemerlang pada hari ini. Yes! Terbaik, Chris. Terima kasih, cikgu. Okey, dan juga saya rasa Chris dapat pelajar pada hari ini. Yes, cikgu. Dan bagi murid-murid yang hendak mendapatkan lebih sumber atau bahan tambahan untuk kelas hari ini, cikgu, macam mana kita boleh cari? Seperti biasa, murid-murid boleh melayari portal Delima bagi mendapatkan bahan-bahan yang kita belajar. Okey. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ataha dan juga Cikgu Nabila selaku jurubahasa isyarat untuk episod kali ini. Dan murid-murid, kita jumpa lagi hanya di slot tahap 2 DirecTV KPM. Bye semua. Cikgu. Jom kita janji. Biasanya Cikgu Ataha ada bawa lagu kan? Ya, kali ini jom kita janji. Okey, hari ini lagu apa? Lagu Gerak Batu Madrasah. Okey. Jom cikgu, ke depan cikgu. Ke depan ni. Lagu sedih sikit Kita nyanyi bersama-sama ya. Lirik yang ada kita. Jikalau orang nak belajar silakan tentang gerak balas tumbuhan. Perlulah tahu apa rangsangannya di sekeliling kita dapat dilihat. Yang pertama ialah graviti, tentu padankan dengan air. Bergerak balas pada rangsangannya, bahagian tumbuhan ialah akar. Cahaya ia rangsangan, gerak balas pucuk tumbuhan. Mencari-cari manakah cara